Hijr bin Adi oleh Muawiyah pun sudah kita bahas. Okay. Dan yang lebih dahsyat lagi digunakan oleh puak Syiah yang Abu Bakar dikatakan menzalimi, menginaya Fatimah dalam pewarisan harta farak, harta kebun yang selepas perang Khaybar pun sudah kita bahas. Sampailah kita ke tajuk minggu lepas. Kononnya terdapat ayat Quran yang telah mengkafirkan Aisyah dan Hafsah yang telah pun kita baca dalam surah At-Tahrim ayat 1 hingga 4. Bagus juga kita ulangi ayat ni. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati isteri-isterimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri daripada sumpahmu, dan Allah pelindungmu, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahsia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang isterinya, iaitu Hafsah. Lalu dia, yakni Hafsah, menceritakan kepada Aisyah, dan Allah memberitahu peristiwa itu kepadanya, iaitu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahu kepada Hafsah sebahagian dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Maka ketika dia, yakni Nabi, memberitahu pembicaraan itu kepadanya, yakni kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan perkara ini ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong berpaling daripada kebenaran. Dia menggunakan perkataan manipulit, perkataan syarat, ya. Tapi jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat adalah penolongnya. Surah Tahrim. Menurut mereka, menurut Syiah, kalimah syarat di sana condong dimanipulit oleh mereka, condong kepada kekafiran. Mereka juga mengatakan ayat Quran ini diturunkan berkaitan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Kedua-duanya ummul mukminin, isteri Nabi. Untuk membantah, menolak argumentasi yang digunakan ini, kata pengarang, dia menukilkan riwayat berikut dari Ubaid bin Umair. Dia menuturkan, aku mendengar Aisyah bercerita, Nabi SAW tinggal di tempat Zainab binti Jahsy. Ini kita dah bahas, saya sengaja nak ulang ni. Nabi tinggal di sana, sepupu sekaligus isteri Nabi, lalu meminum di sana madu. Aku dan Hafsah, kata Aisyah, saling berpesan siapa yang didatangi oleh beliau, sama ada Aisyah ataupun Hafsah, hendaknya mengatakan, aku mencium darimu, dari Rasulullah ni, bauan maghafir, iaitu bau pohon lah, bau daun-daun, daun-daun kayu. Nak menunjukkan tak berapa enak lah. Lalu Nabi SAW menemui atau masuk ke salah seorang daripada mereka, sama ada Aisyah atau Hafsah. Lalu dia pun mengatakan seperti yang dirancanglah. Mendengar perkataan itu, Nabi berkata, la ba's, syaribtu asalan inda Zainab binti Jahsy walan a'uda ilaihi. Tidak apa-apa, tak apalah, aku telah meminum madu di rumah Zainab tadi, dan aku tidak akan meminumnya lagi. Gara-gara terbau-bauan itulah kononnya perancangan dua orang ni. Okay? Ketika itu Nabi berada di rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pun berkata kepadanya, jangan beritahu siapa-siapa, sebab aku tidak akan meminumnya lagi. Dia pesan kepada Ummul Mukminin Fatimah, tak payahlah beritahu siapa-siapa, aku tidak akan meminumnya lagi. Namun Hafsah memberitahu Aisyah radhiyallahu anha. Dia beritahu Aisyah dan memberitahukan berjayanya rancangan mereka ni, sehingga Nabi tidak ingin dan tidak akan meminum lagi madu. Maka Allah menurunkan ayat ni, ayat yang kita baca tadi ni.
Adapun firman Allah pada ayat selanjutnya, iaitu surah Tahrim ayat 4, in tatuba, sekiranya kedua mereka ni bertaubat, sekiranya jika kamu berdua taubat, iaitu taubat dari perbuatan tersebut. Perbuatan di sini maksudnya kecemburuan ni, gara-gara kecemburuan mereka berdua terhadap Rasulullah yang ke rumah Zainab ni, satu sebahagian daripada kumpulan isteri Rasulullah ni. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sarat tadi, iaitu condong, berpaling dari kebenaran kerana kecemburuan, bukan kerana kekufuran, kan? Maka dalam konteks ini perbuatan itu memang salah, gara-gara cemburu tak tentu pasal ni lah. Namun maksudnya bukan condong kepada kekafiran, bukan condong kufur ni, bukan condong kafir. Bagaimana mungkin? Tak patut sangat demikian maknanya, sedangkan mereka adalah ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Mereka adalah ibu kepada sekalian orang beriman. Mereka adalah wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya nabinya tidak mencerai dan menggantikan seorang pun di antara mereka. Memang dah dapat perintah daripada Allah, jangan diceraikan mereka. Sebagaimana ayat berikut ni, la yahillu lak an-nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihin min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqibah. Tidak halal bagimu, tak boleh bagimu menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang lain, meskipun kecantikannya nanti itu menarik perhatianmu, kecuali hamba-hamba saya yang kau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Dah ada larangan, tak boleh diceraikan sudah, kan? Walaupun kemudian menurut pendapat yang sahih Allah mengizinkan beliau menikah lagi, walaupun ada, kan? Jadi intinya pada ayat yang tadi ni adalah dalil bahawasanya cemburu merupakan perkara yang lumrah terjadi di kalangan wanita. Dua cukuplah, apatah lagi ramai, kan? Aisyah pun cemburu kepada Khadijah yang telah wafat. Bila Rasulullah menyebut-nyebutnya, kan dia dah wafat, kan? Cemburu juga. Okey, ini lumrah. Balikkan sebut-sebut dengan isteri macam nak satu lagi. Siap akan. Lumrah, kan? Bahkan isi-isi Nabi terbagi mendaji dua kelompok, dua puak. Diriwayatkan dari Aisyah, ia menyatakan isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu terbagi dua puak. Aisyah, Hafsah, Safiyah dan Saudah berada di satu kubu. Ini satu kubu. Sedangkan kubu satu lagi Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Maimunah dan Zainab. Dua grup. Dua grup. Kaum muslimin tahu tentang kecintaan Nabi kepada Aisyah. Sayangnya Nabi kepada Aisyah ni, kan? Semua orang tahu, semua orang beriman tahu ketika itu, kan? Kerana itu pula lah seseorang kalau nak beri hadiah sengaja menundanya, tunggu turn Rasulullah sampai di rumah Aisyah dulu. Dia takkan bagi di rumah lain ni, tunggu giliran sampai di rumah Aisyah. Barulah saat itu orang tersebut pergi menemui beliau. Melihat fenomena seperti ini, kubu Ummu Salamah ni, kubu Ummu Salamah, Juwairiyah, Maimunah, Zainab ni, mereka pun rasa cemburulah dan memberitahu dan meminta Rasulullah, meminta Ummu Salamah, wakilnya, jumpa Rasulullah. Kau cakaplah kepada Rasulullah, wahai Ummu Salamah, mintalah beliau supaya memberitahu orang lain, memberitahu orang ramai. Siapapun yang ingin beri hadiah kepada Rasulullah, hendaklah dia memberikannya di mana pun, janganlah kira di rumah Aisyah saja, supaya yang lain tu dapatlah. Maka Ummu Salamah pun cakaplah kepada Rasulullah seperti apa yang diminta, kan? Ummu Salamah pun cakap kepada Rasulullah. Okay? Tetapi Rasulullah tidak memberi jawapan apapun, dia diam saja, dia tak beri jawapan. Kemudian yang lain-lain ni, kubu Ummu Salamah pun tanya apa hasilnya. Jawab Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang Rasulullah tak memberi apa-apa jawapan pun, berlaku diam saja.
Lalu mereka yang ni kubu Ummu Salamah ni, kau cakaplah lagi. Pergilah cakap lagi. Ummu Salamah cakap lagi lah. Mengajukan lagi. Bila turn gilirannya, beliau kembali diam. Rasulullah tak beritahu apa-apa, diam saja. Tidak memberikan sebarang jawapan. Lalu yang lain-lain ni kubu Ummu Salamah ni tanya apa hasilnya. Ummu Salamah jawab, beliau tidak berkata apa-apa, Rasulullah diam saja bah. Untuk kali ketiganya, kubu Ummu Salamah ni kan, Juwairiyah, Habibah, Maimunah ni cadangkan lagi sekali supaya beritahu lagi lah perkara ni. Okay. Ketika Rasulullah sampai di turn Ummu Salamah cakap lagi. Ni dah ketiga ni. Lalu beliau menjawabnya, la tu'zini fi Aisyah fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Janganlah menyakiti aku dengan menyakiti Aisyah. Janganlah menyusahkan aku dengan sebab menyakiti Aisyah. Kerana sesungguhnya wahyu tak pernah turun kepadaku ketika aku berada dalam selimut isteri-isteriku yang lain ni, kecuali ketika bersama dengan Aisyah. Nak menunjukkan adanya wahyu turun ketika aku dalam selimut tak berlaku pada isteri lain, kecuali kepada Aisyah. Kecuali aku dalam satu selimut dengan Aisyah. Mendengar jawapan itu, Ummu Salamah radhiyallahu anha kata, aku bertaubat pada Allah. Wah, dahsyatnya ni, wahyu daripada Allah turun ketika dalam selimut tidak berlaku pada isteri-isteri lain kecuali Aisyah. Aku bertaubat pada Allah dari menyakitimu ya Rasulullah. Pada kesempatan lain, masih berkait dengan kecintaan Nabi kepada Aisyah, kubu Ummu Salamah juga memanggil Fatimah. Usaha lagi melalui Fatimah pula. Melalui Fatimah, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpesan melaluinya agar mengucapkan, sesungguhnya isteri-isteri engkau meminta keadilan berkaitan dengan puteri Abu Bakar, Aisyah. Dia pesan melalui anak Rasulullah ni, Fatimah ni, kau ajukanlah supaya isteri-isteri Rasulullah yang lain ni minta supaya adil lah berhubung dengan Aisyah ni, macam lebih-lebih sangat pasal Aisyah ni, yang lain tak seperti itu. Fatimah pun menyampaikan pesanan itu kepada Rasulullah ayahnya. Lalu Rasulullah menjawab, wahai puteriku, maukah kamu mencintai apa yang aku cintai? Ayah cakap dengan anak, kau tak maukah mencintai orang yang aku cintai? Jawab Fatimah, ya. Jawab si anak, ya. Maka beliau bersabda, cintailah Aisyah. Setelah itu Fatimah menemui isteri Nabi tadi dan memberitahukan hasilnya. Seakan tidak peduli apa yang dicakap oleh Fatimah ni, kumpulan Juwairiyah, Ummu Salamah ni. Mereka kembali meminta, cubalah cakap sekali lagi. Dia usaha juga, sekali lagi. Akan tetapi Fatimah tak mau. Fatimah tak mau lagi. Oleh sebab itu, kali ini mereka mengutus Zainab binti Jahsy untuk menemui Rasulullah. Zainab binti Jahsy pun datang. Sesampainya di hadapan Rasulullah SAW, dia berseru kepada beliau. Dia cakap dengan Rasulullah, sesungguhnya isteri-isterimu meminta supaya engkau berlaku adil berkait dengan puteri Abu Quhafah ni, iaitu Aisyah radhiyallahu anha ni. Zainab berkata dengan suara yang agak keras agar suaranya didengar. Bukan nak meninggi suara pada Rasulullah ni, supaya suara tu didengar oleh Aisyah di saat itu duduk di sebelah Nabi. Isi-isi sama lah kan. Lalu Zainab mencelanya lah, kau macam tu lah. Sampai-sampai Nabi melihat ke arah Aisyah. Dia melihat kepada Aisyah, dia nak dengar apa yang Aisyah jawab. Aisyah jawab ke tidak? Dia pandang pada Aisyah radhiyallahu anha. Bila diperlakukan demikian, apalagi Aisyah pun membalaslah celaannya, membalaslah, lalu berlakulah kan jawapan oleh Aisyah.
sampai membuatkan Zainab terdiam. Zainab binti Jahsy terdiam. Isteri Nabi juga ni terdiam. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis ke arah Aisyah seraya berkata, memang kau benar anak Abu Bakar As-Siddiq. Memang betul ni kau anak Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Intinya isi-isi Nabi itu dimadu, itu paling penting. Dan tentunya di antara mereka terjadi hal-hal yang serupa sebagaimana manusia yang lainlah. Maka kita dapat simpulkan bahawa Hafsah dan Aisyah pernah berbuat kesalahan tetapi mereka tidak sampai kafir sebagaimana yang didakwa oleh Syiah. Kan? Condong kepada kecemburuan. Memanglah tidak wajar tapi bukan kafir, bukan. Pernah berlaku gurau-gurau tak lempar-lempar tepung lalu nak masuk isteri Nabi yang lain. Cepat kabur cepat. Kan? Benda-benda berlaku biasa dalam keluarga yang poligami ni. Kita tak dapat buat itu tuan. Payah ni. Dia perlukan lelaki yang hebat kan. Baik. Dakwaan berikutnya. Yang ni pun digunakan ini, dimanipulit ni. Muawiyah telah menamakan nasab Ziyad dengan nasabnya. Muawiyah binti Abu Sufyan. Kan? Dia pun menamakan Ziyad anak kepada bapaknya. Padahal dia bukan ni. Padahal bukan. Bagus ni, cerita ni kita tak pernah dengar ni tuan. Orang-orang yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan Muawiyah, inilah kononnya dakwa ni yang sahabat ni bukan soleh pun. Mendakwa bahawa Muawiyah bin Abu Sufyan telah menisbahkan nasab Ziyad yang selama ini dikenal dengan Ziyad bin Abihi. Ziyad anak bapanya. Ziyad anak kepada bapanya. Padahal Ziyad adalah anak Ubaid As-Saqafi. Dikatakan ni Zaid putera kepada Ubaid As-Saqafi. Ziyad adalah anak kepada Ubaid As-Saqafi. Muawiyah dituduh memberikan nasab kepada Ziyad ni bin Abu Sufyan. Jadi dia jadi adik-beradik lah. Dia jadi adik-beradik. Akan saya tanggapi argumen ini yang salah ni dengan penjelasan berikut. Jawapan penulis. Ziyad bukanlah anak kepada Ubaid As-Saqafi. Sebenarnya dia bukan anak kepada Ubaid As-Saqafi. Dia adalah seseorang yang dikenal dengan nama Ziyad bin Abihi. Ziyad anak liaunya lah, anak bapaknya. Bapaknya tak diketahui. Kenapa tu? Atau Ziyad bin putra Sumayyah, anak-anak Sumayyah. Kerana Ziyad terlahir dari Sumayyah sebagai hasil perzinaan. Dia anak zina lah. Zaman sebelum Islam ni tuan ni. Zaman sebelum Islam. Dikisahkan zaman jahiliah dulu ni Sumayyah dicampuri oleh beberapa lelaki. Termasuk yang mencampurinya Abu Sufyan, bapa kepada Muawiyah. Sebelum Islam ni tuan, ayah Muawiyah sebelum Islam. Peristiwa ini terjadi ketika mereka masih musyrik. Tu kena ingat tu, masih musyrik. Zaman musyrik tu biasalah. Sementara perzinaan tidak lebih besar daripada syirik. Meskipun demikian, Ziyad adalah salah seorang gubernur Ali bin Abu Talib. Bila dah dewasa kan, dah Islam. Ziyad juga dikenali sebagai juru cakap, orator, juru cakap, khatib serta penceramah yang ulung. Dia pandai pidato, dia pandai syarah. Dia juru cakap, dia khatib. Muawiyah radhiyallahu anhu diberitahu oleh ayahnya. Ni yang jadi peristiwa itu terjadi, menasabkan Ziyad ni. Kerana dia diberitahu oleh ayahnya yang Ziyad ni adalah anak kandungnya dari Sumayyah. Memang dia dilahirkan hasil perzinaan tetapi secara biologis
tetap keturunan. Dari segi biologi, kalau agak buat DNA memang dia lah ni. Macam itulah. Di pihak lain tak ada lelaki yang mengakui Ziyad sebagai anaknya, walaupun ada lelaki lain yang meniduri Sumayyah ni, tapi tak ada yang mendakwanya. Selain itu Sumayyah juga tidak bersuami. Tak ada mana-mana lelaki tu yang memperisterikan dia, tidak ada. Seandainya wanita ini bersuami, nescaya akan ditegaskan nasab anak ini merujuk kepada pemilik atau suami, sedangkan hukuman bagi penzina adalah rejam. Akan tetapi ketika itu Sumayyah tidak mempunyai suami. Kan? Dia tidak suami. Dia hanyalah hamba sahaya yang digauli oleh Abu Sufyan. Hingga lahirlah Ziyad. Mengandung lahirlah Ziyad ni. Kerana itulah Muawiyah menyamakan nasab Ziyad ni dengan ayahnya. Jadi adik-beradik. Jadi adik-beradik. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar berita tentang pengingkaran Ibnu Amir atas penisbatan Ziyad ni kepada ayahnya. Dia dengar Ibnu Amir menolak, tak menyukailah yang Muawiyah ni menisbahkan Ziyad kepada dia sebagai adik-beradik, ayah, anak kepada ayahnya. Muawiyah pun bertanya langsung kepada Ibnu Amir untuk memastikan berita tersebut. Hai Ibnu Amir, kamukah yang beri kritikan begini-begini tentang Ziyad? Demi Allah, orang-orang Arab mengetahui kedudukan aku sebagai mulia di zaman jahiliyah, dan memeluk Islam membuatku semakin mulia. Penyandaran nasab Ziyad ni kepada nasab bapakku, jadi adik-beradik dia ni, bukan untuk menambah jumlah saudara aku, bukan untuk jumlah adik-beradik, bukan. Bukan untuk mengangkat diriku daripada kehinaan, namun aku mengetahui betul haknya, sehingga aku berusaha memposisikan dia pada tempatnya. Kerana di zaman jahiliah itu berlaku, kan, dan pemberitahuan ayahnya sendiri, sebagaimana yang didakwa tadi. Jadi aku tahu haknya, sehingga aku berusaha untuk meletakkan dia ni pada tempatnya. Pengingkaran mereka terhadap Muawiyah yang menyandarkan nasab Ziyad kepada ayahnya, iaitu Abu Sufyan, dilatar belakangi pendapat, bolehkah seorang ahli waris menisbahkan nasab seseorang kepada ayahnya atau tidak boleh? Boleh tak seorang itu dinasab pada ayahnya? Kan? Ini termasuk masalah fikih yang bersifat ijtihadi. Dia bukan confirm pun, dia ijtihadi. Oleh kerana itulah Imam Malik, buktinya dia kata Imam Malik dan ulama lainnya tetap menasabkan Ziyad dengan ayah kandung Muawiyah sehingga menjadi Ziyad bin Abu Sufyan. Tu Imam Malik memberitahu. Demikianlah dalil mereka mencela Muawiyah kerana gara-gara menasabkan yang Ziyad bin Abihi ini kepada ayahnya. Akhirnya saya menyimpulkan bahawa pembahasan kita tentang syubhat dan bantahan ini, jika ada yang sudah maupun yang belum kami paparkan di atas, dianggap sebagai maksiat yang dilakukan oleh sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apalah kiranya menjadi penghalang keampunan Allah buat mereka. Kan tak ada apa yang nak menghalang pengampunan Allah kepada mereka. Ampunan Allah itu sendiri dapat wujud kerana beberapa sebab. 3 daripadanya pelaku maksiat, 3 darinya orang lain pengampunan Allah ni, dan 4 daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas saya uraikan sebab-sebab tersebut. Sebab maksiat ni, iaitu dengan bertaubat. Sebagaimana firman Allah, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal salih, maka kejahatan yang mereka lakukan itu diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu disebut oleh Allah. Pengampunan pertama. Yang kedua, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguh dia Maha Pengampun. Ketiga, pengampunan juga berbuat kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Semua itu dilakukan oleh para sahabat tu. Kemudian dari orang lain, pengampunan dari pihak ketiga, ya tak? Iaitu doa orang mukmin bagi pelaku maksiat. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansar, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kemudian dari pihak orang lain juga, hadiah dan amal soleh baginya. Nabi SAW bersabda, Allahumma inna hadha an Muhammadin wa ali Muhammad wa amman lam yudahi min ummati Muhammad. Ya Allah, sembelihan ini, adhiyah ini, sembelihan ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad yang belum menyembelih. Ada ganjaran daripada amal soleh orang lain kepadanya. Begitu juga labbaik Allahumma an syubrumah. An syubrumah, aku penuhi panggilanmu ya Allah haji ini untuk syubrumah bagi pihak yang lain, kan? Dalam masalah ini memang terjadi perbezaan pendapat. Ya, memang terjadi perbezaan pendapat. Namun jumhur, majoriti ulama berpendapat bahawa menghadiahkan amalan ketaatan seperti amal-amal soleh bermanfaat untuk sesama muslim. Sedekah atas niat Allah, ya tak? Amal-amalan soleh lah untuk mereka sampai kepada mereka. Yang ketiganya, syafaat Rasulullah. Ini dah tentulah ni, kan? Syafaat Rasulullah buat mereka, kan? Pada hari kiamat. Itu memang banyaklah umum mengetahuinya. Kemudian daripada Allah sendiri. Pertama, berbagai musibah dunia dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, walaupun ni dalam kes ni para sahabat, tapi sebenarnya lafaz ni umum untuk kita juga ni. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasab wala ham wala hadan wala adan wala gham hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu bin khotayahu. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa apa-apa penyakit, kepenatan, kesedihan, penderitaan, duka lara, kegundahan, bahkan ketika tertusuk duri sekalipun, melainkan ianya menjadi jalan penghapus dosa, pengampunan dosa baginya dengan sebab-sebab tersebut. Apatah lagi para sahabat ni yang mengalami banyak penderitaan, ujian-ujian, kan? Baik. Keduanya, azab dalam kubur. Ada kalanya azab kubur ni menggantikan azab akhirat sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Di azab di kubur, akhirat dapat keringanan lagi, kan? Yang ketiga, pengadilannya di padang mahsyar pada hari kiamat. Ketika itu dilakukan qisas dan saling memaafkan antara sesama muslim, sebagaimana firman Allah, wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Kami mencabut rasa dendam dalam hati dada di antara mereka. Kemudian yang keempatnya, keluasan keampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia, sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan orang yang mensyirikkannya. Kita kena ingat tu, kan? Allah tidak mengampunkan orang yang menyekutukannya. Sumpah Allah tu, kan? Tetapi ayat berikutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Masih berkait dengannya, akan saya nukilkan satu riwayat yang menegaskan dua tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemaksiatan hamba dan pengharapan keampunan Allah. Satu ketiga, satu masa dulu, Al-Miswar bin Makhramah menemui Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Miswar jumpa Muawiyah.
Dan berlangsunglah dialog di antara dua mereka ni. Muawiyah tanya Miswar, perbuatan apa yang kamu ingkari dari aku? Yang kau ingkarkan aku ni, perbuatan apa yang kau tak suka dengan aku ni? Miswar menyebut perbuatan-perbuatan yang diingkarinya terhadap Muawiyah. Dia pun sebutlah beberapa yang dia tak suka, yang dia tidak berminat dengan Muawiyah ni. Muawiyah pun menjawab, bagaimanapun juga hai Miswar, tidakkah kamu mempunyai keburukan-keburukan? Kau pun ada tak keburukan-keburukan? Miswar jawab, ya. Muawiyah tanya lagi, apakah kamu tidak berharap agar Allah mengampuni kesalahanmu? Tentu sekali, jawab Miswar. Miswar jawab, yalah, tentulah aku mengharap pengampunan Allah. Lantas Muawiyah berkata, jika demikian, apa yang membuat engkau ni lebih mengharapkan rahmat Allah daripada aku? Kan? Apa yang membuat kau ni lebih mengharapkan rahmat Allah daripada aku? Seandainya diriku dihadapkan di antara dua pilihan, antara memilih Allah dan selainnya, aku pasti memilih Allah dan meninggalkan pilihan selain daripadanya. Aku tinggalkan, aku mesti pilih pihak Allah. Aku mesti pilih Allah daripada yang lain. Demi Allah, aku memerintahkan untuk berjihad, memerintahkan menegakkan had undang-undang, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Semua itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Aku juga memeluk agama yang menerima kebaikan daripada pemeluknya dan memaafkan kekeliruan mereka. Banyak kekeliruannya aku maafkan. Maka apa kiranya yang membuatmu lebih mengharapkan rahmat Allah daripada aku? Kan? Miswar pun jawab, Muawiyah telah menyebabkan aku ni terkedu. Muawiyah telah membuatkan aku ni jam nak jawab apa-apa. Dengan kedudukan Muawiyah yang sebenarnya sahabat Nabi, yang juga punya kesalahan, tapi kebaikan-kebaikannya, kan tak? Pemerintahannya, keadilannya, cintanya kepada Allah lebih. Namun dia tak nafikan ada kekurangan di sana sini. Okey tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Tapi ada tajuk penting tuan. Ada tajuk penting yang nak jawab isu-isu berkaitan dengan tentu sekali Sayyidina Ali. Ya tak? Minggu depan insya-Allah muka surat 345 tu dalil-dalil nakli yang melihat Sayyidina Ali berhak menjadi khalifah dan bantahannya. Dikatakan Sayyidina Ali lah yang patut jadi khalifah selepas Rasulullah. Tapi bagaimana pula nak membantahnya? Wah, itu lagi dahsyat, lagi complicated tajuknya tuan. Mudah-mudahan kita sampai ke tajuk itu insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.